Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Zubaidah binti Kutmudi Naina, nombor matrik 2751197 dari UUM JB. Hari ini saya dan rakan-rakan akan membentangkan mengenai hubungan personaliti dan nilai murni kepada organisasi. Baik, kita lihat pada pengenalan pula. Personaliti adalah kepribadian seseorang yang dibentuk oleh tingkah laku yang dipengaruhi persekitaran, komuniti, tempat dan sifat pekerjaan. Dan seterusnya, personaliti dan nilai individu memainkan peranan penting dari segi pemikiran dan tingkah laku. Baik, kita tengok pada subtajuk seterusnya, iaitu teori Dewey Faktor. Teori Dewey Faktor ini keinginan untuk menunjukkan kemahiran yang ada dan telah diperolehi merupakan motif seseorang menyertai organisasi. Selain itu penting, dia fokuskan kepada pembelajaran individu dalam memahami keperluan organisasi. Faktor kebersihan. Okay, apa itu faktor kebersihan? Sebenarnya untuk meningkatkan penglibatan kaki tangan. Antara ciri-ciri yang terlibat dalam faktor kebersihan adalah seperti gaji, dasar pentadbiran organisasi yang adil, hubungan pekerja yang berkualiti, keadaan yang memuaskan, jumlah penilaian, kualiti yang betul. Kita ke subtajuk seterusnya, iaitu kepentingan teori Dewey Faktor. Organisasi memerlukan sebuah pasukan kaki tangan yang menyokong dan bermotivasi penuh bagi mencapai matlamat penting seperti melaksanakan tugas seperti yang ditetapkan, memastikan kaki tangan berpuas hati dengan peranan mereka dan bermotivasi untuk melakukan yang lebih baik, bermotivasi menimbulkan persekitaran kerja yang sihat. Teori Dewey Faktor Herzberg boleh digunakan untuk memahami tentang motivasi setiap individu dan merangka pelan motivasi yang holistik. Terdapat beberapa faedah jika menggunakan teori ini, antaranya mentakrifkan sebab-sebab bagi setiap ahli dalam organisasi sama ada berpuas hati atau tidak, membongkar motivasi dan faktor kebersihan yang telah digunakan, membantu menentukan motivator dan faktor kebersihan, menyokong pemerkasaan ke pekerja, meminimumkan gangguan dalam organisasi. Akan tetapi, kaki tangan juga boleh mengalami beberapa kombinasi di antara faktor-faktor berikut, iaitu faktor kebersihan tinggi dan motivasi tinggi, faktor kebersihan tinggi dan motivasi rendah, faktor kebersihan rendah dan motivasi tinggi, faktor kebersihan rendah dan motivasi rendah. Seterusnya adalah pelaksanaan teori Dewey Faktor. Pelaksanaan teori Dewey Faktor dalam organisasi dapat meningkatkan pengekalan motivasi dan produktiviti pekerja. Komunikasi menggalakkan motivasi dengan memaklumkan dan menjelaskan tentang tugas yang perlu dimaklumkan, cara untuk melakukan tugas dan bagaimana untuk meningkatkan prestasi. Pengurusan hendaklah mendidik kaki tangan tentang nilai pekerjaan dalam konteks matlamat organisasi dengan menggalakkan mereka untuk bekerja dan membuat latihan silang supaya kaki tangan dapat melihat bagaimana sumbangan kerja yang mereka lakukan dan belajar menghargai sumbangan orang lain. Pihak pengurusan boleh melaksanakan perubahan yang akan menambah baik keadaan kerja mengikut teori Dewey Faktor Herzberg. Dua faktor membayangkan bahawa pengurusan organisasi mesti memberi penekanan dalam menjamin kecukupan faktor kebersihan untuk menyelakkan ketidakpuasan hati pekerja. Selain itu, pengurusan organisasi mesti memastikan bahawa peranan kerja itu merangsang personaliti kaki tangan dan memberi ganjaran supaya pekerja bermotivasi untuk bekerja dengan lebih gigih dan menjadi lebih baik. Teori ini menekankan kepada penggayaan dalam pekerjaan supaya dapat memotivasikan kaki tangan.
Peranan tugasan mesti menggunakan kemahiran dan kecekapan individu secara maksimum, memberi tumpuan kepada faktor motivasi juga boleh meningkatkan kualiti kerja. Personaliti juga mempunyai kesan yang ketara terhadap etika kerja dan perancangan kerana sifat peribadi cenderung mempengaruhi kejayaan atau kegagalan pasukan dalam organisasi. Salah satu sebab pasukan gagal mencatat kejayaan adalah disebabkan oleh julat personaliti yang tidak serasi dalam pasukan tersebut. Keadaan ini memberi petunjuk tentang hubungan antara personaliti dan tingkah laku organisasi dalam menentukan tahap toleransi, kualiti persekitaran kerja dan etika kerja yang dipengaruhi oleh komunikasi, motivasi dan etika kerja, persekitaran kerja serta ganjaran dan penghargaan. Motivasi individu dan prestasi kaki tangan dipengaruhi oleh faktor personaliti lain seperti pengalaman, kemahiran dan kebolehan yang berkaitan dengan orientasi emosi kaki tangan dengan ganjaran yang dijadakan. Kejayaan organisasi akan terjejas akibat kaki tangan bekerja di bawah tahap semangat dan kemampuan mereka. Galakan sepenuhnya kepada kreativiti, komitmen dan sumbangan tenaga dari kaki tangan kerana kualiti kerja akan kurang mempunyai nilai sehingga membuatkan produktiviti merosot dan matlamat organisasi lumpuh tanpa sokongan dari pengurusan organisasi. Pengurusan organisasi yang mempunyai keupayaan untuk berkomunikasi secara berkesan dengan kaki tangan dan kekal fleksibel terhadap perubahan adalah penting untuk memacu organisasi ke hadapan, sekaligus dapat membantu dalam mengawal fungsi pengurusan dan membentuk personaliti individu yang lebih terbuka. Kualiti persekitaran kerja juga bergantung kepada personaliti diri individu. Apabila pihak pengurusan gagal menyusun personaliti yang serasi ke dalam jabatan, kumpulan serta pasukan, maka kemungkinan mengakibatkan terjadinya konflik. Kepribadian dengan pujian dipadankan dan distruktur untuk bekerjasama akan menjadi penanda aras mengukur kejayaan dalam mengubah personaliti individu. Persekitaran kerja yang baik dengan cara bertolak ansur pada perbezaan personaliti adalah salah satu pendorong yang menghasilkan toleransi di antara kaki tangan. Pengurusan organisasi hari ini memang menghasilkan pelbagai idea motivasi untuk memotivasikan semangat pasukan, rangkaian sosial dan interaksi di tempat kerja dengan meningkatkan piawaian ganjaran kepada kaki tangan. Ini adalah alat terbaik untuk peningkatan produktiviti dan peningkatan prestasi kerja. Apapun cara penghargaan diberikan, pasti ianya telah membuatkan kaki tangan rasa dihargai. Memahami psikologi personaliti dan motivasi dapat memberikan petunjuk laluan yang boleh digunakan untuk membawa organisasi ke destinasi utama. Terdapat kaki tangan meninggalkan pekerjaan mereka kerana kurangnya penghargaan dan motivasi daripada pengurusan. Evolusi telah mengikat rapat motivasi dan personaliti individu sebagai sifat jangka panjang yang sepadan dengan motivasi tipikal berkaitan dengan insentif positif, pendekatan penerokaan, reaktiviti ganjaran dan kegigihan pemacu matlamat. Kesimpulannya, personaliti dan nilai dalam diri individu relevan kepada pasukan organisasi kerana mereka sentiasa cuba memberikan panduan dalam organisasi kontemporari dalam menguruskan aspek organisasi penting berkenaan motivasi. Organisasi perlu sentiasa terbuka menerima pakai pendekatan yang sesuai dengan berkaitan dengan matlamat organisasi dan juga keperluan individu. Dengan pendekatan amalan yang sesuai, terdapat kemungkinan besar bahawa akan ada kejayaan dalam strategi, sumber manusia dan dasar berkaitan yang dilaksanakan oleh organisasi. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.